Sejahtera. Bersama Cikgu Aidi, kita akan belajar matematik tingkatan 5 KSSM, tajuk ubahan langsung. Hari ini kita akan belajar dalam menentukan hubungan antara 3 atau lebih pembuli ubah bagi suatu ubahan tercantum. Okey, apakah hubungan antara 3 atau lebih pembuli ubah bagi suatu ubahan tercantum? Okey, bagi satu ubahan tercantum, Y berubah secara tercantum dengan X kuasa M dan Z kuasa N boleh ditulis sebagai, okey, ini dalam bentuk hubungan ubahan, manakala ini ditulis dalam bentuk persamaan. Dengan keadaan M sama dengan 1, 2, 3, 1/2, 1/3 dan seterusnya. Dan N sama dengan 1, 2, 3, 1/2, 1/3 dan K ialah pemalar. Okey, kamu tengok tip bestari. Y berubah secara langsung terhadap X dan Z ialah cantuman dua hubungan Y berubah secara langsung dengan X dan Y berubah secara langsung dengan Z. Okey, tip bestari. Y berubah secara langsung dengan X dan Z boleh dibaca sebagai Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Dan cara lain, Y berubah secara tercantum dengan X dan Z. Dan akhir sekali, Y berkadaran secara tercantum terhadap X dan Z. Okey. Okey. Okey, seterusnya. Okey, contoh. Tulis hubungan dengan menggunakan simbol. Okey, simbol keadaran ni dan persamaan bagi setiap yang berikut. Okey, untuk A. Untuk A, kamu tengok berubah secara langsung. Jadi kita tahu P berubah secara langsung dengan Q. P berubah secara langsung dengan R. Hubungan tercantum ialah P berubah secara langsung Q dan R. Dan bentuk persamaan dia P sama dengan K, Q, punca R. Okey, ini dalam bentuk persamaan, ini dalam bentuk ubahan. Okey, B. Y berubah selangsung dengan W kuasa 2. Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3. Jadi, hubungan tercantum dia adalah Y berubah secara langsung dengan W kuasa 2 dan X kuasa 3. Dalam bentuk persamaan, Y sama dengan KW kuasa 2 X kuasa 3. Okey. Okay. Seterusnya C. Okay, isi padu prisma V berubah secara langsung dengan luas kerata rentas A dan tinggi H. Jadinya V berubah secara langsung dengan luas kerata rentas A dan tingginya H. Dan tercantumnya jadi macam ni. A, H. Dalam bentuk persamaan, V sama dengan, mesti ada K ya. A, H. Okay. Dan D. G sin W bagi sebatang besi berbentuk silinder berubah secara langsung dengan panjang P. W berubah secara langsung P dan kuasa 2 diameter tapaknya D kuasa 2. D kuasa 2. Jadinya W berubah secara langsung terhadap P dan D kuasa 2. Dalam bentuk persamaan, W sama dengan K. P, D kuasa 2. Okey. Okey, kita tengok contoh. Okey, diberi bahawa X berubah secara langsung dengan Y kuasa 2 dan Z. Ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z jika X sama dengan 6 apabila Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 5. Jadinya, kita tulis X berubah secara langsung Y kuasa 2Z. Kita perlu tukar pada persamaan dahulu supaya ada nilai K. Jadinya X sama dengan K Y kuasa 2Z. Okey, kemudian kita tengok apakah nilai yang diberi. Jadi kita nampak X sama dengan
Y sama 3 dan Z sama dengan 5. Masukkan nilai-nilai yang diberi ke dalam persamaan. X sama dengan 6. Okey, kita tak tahu lagi. Y sama dengan 3. Jadinya 3 kuasa 2 dan Z nilainya adalah 5. Okey, jadi kita selesaikan terlebih dahulu. 6. Okey, 3 dah 3, 9, 5. Ini dapat 6. 9 dah 5, 45. Jadi, okey, sama dengan darab bila kita bahagi. 6 per 45. Okey, 6 bagi 45 dapat 2 per 15. Jadi, K sama dengan 2 per 15. Dah dapat nilai K, masukkan dalam persamaan balik. Persamaan yang mana? Yang ini. Ya, masukkan nilai K. Jadi, X sama dengan K berapa? 2 per 15. Y kuasa 2 Z. Okey, ini dia. Okey, inilah jawapannya. Okey. Okey, seterusnya tengok contoh berikutnya. Tenaga keupayaan graviti E, Joule, bagi suatu objek berubah secara langsung dengan jisimnya M kg, percutan graviti G, -2 dan kedudukan pada ketinggian H. Diberi bahawa E sama dengan 197 Joule apabila M sama dengan 4 kg, G sama dengan 9.81 ms tolak 2 dan H sama dengan 5 meter. Tulis satu persamaan yang menghubungkan E, M, G dan H. Jadinya, berdasarkan apa yang dia minta, E, M, G dan H. Jadi kita tulis E berubah secara langsung dengan M, G dan H. Okey. Kemudian tulis dalam bentuk persamaan. E sama dengan K, M, G, H. Okey, apakah nilai? Apa yang diberi kat sini? Okey, kita nampak ada E. Jadi, E adalah 197, M sama dengan 4, G 9.81, H adalah 5 meter. Masukkan semua nilai ke dalam persamaan tersebut. Ini 197 sama dengan K. M ni adalah 4. G adalah 9.81 dan H adalah 5. Okey, guna kalkulator. 4 darab 9.81 darab 5. Dapat 196.2. 197. K sama dengan 197 per 196.2. Berapa dapat? 197 bahagi 196.2. Kita akan dapat berapa? Dapat K sama dengan 1.004. Jadi K adalah 1. Ya. Jadi masukkan ke dalam mana? Dalam ini. Gantikan nilai K. Jadi gantikan nilai K. Jadilah E. K ni jadi nilai 1. 1 dah tak ada apa-apa lah. Masuk je. Dia jadi tinggal M, G, H. Sebab masuk 1. Nak bagi nampak. K jadi 1. M, G, H. Jadi dapat. Jadi jawapannya adalah E sama dengan M, G, H. Okey. Ini jawapan dia. Okey, contoh seterusnya. 3 kuantiti S, T dan U berubah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di sebelah.
Diberi bahawa S berubah secara langsung dengan T. Okey, tulis terus. Kata S berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3U. Hitungkan nilai X dan Y. Jadinya, kita tulis terus S berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3U. Punca kuasa 3U. Hitung nilai X dan nilai Y. Okey, kamu tengok. Kita kena ambil jadual yang ada maklumat ketiga-tiga maklumat untuk dapatkan nilai K. Okey, kat sini kita boleh cari nilai K. Jadinya, macam biasa, tukarkan bentuk persamaan S sama dengan K T punca 3U. Okey, ambil maklumat di bahagian pertama ini. Jadi, F berapa nilai? S adalah 6. K, kita nak cari K. T adalah 0.8. Dan U adalah punca 3. Okey, jadinya punca 3 bagi 27 adalah 3 kan? 3, 3, 9, 9, 3, 27. 6. K, 0.8. Ini adalah 3. Jadi nilai K. 6. K 0.8 darab 3. 0.8 darab 3. 2.4. Jadi darab pindah jadi apa? Bahagi. Jadi 6 bahagi 2.4 sama dengan 2.5. Bentuk lainnya adalah 5/2. Jadi K sama dengan 5/2. Okey? 5/2. Masukkan ke dalam persamaan. Mana persamaan? Mana kita nak ambil? Ni persamaan ni. Okey, masuk ke dalam persamaan tu. Jadi, S sama dengan K adalah 5/2 T punca kuasa 3U. Okey? Dah dapat macam ni, barulah kita boleh cari X dan Y. Okey, yang pertama kita cari X. Okey. S kita tak tahu. S adalah X. Nilai yang kita tak tahu. Diberi T. T adalah berapa? Bagi T. Yang ni pula kita nak cari maklumat. 1.2 dan 125. Ya. Jadi, masukkan ke dalam persamaan. Mana persamaan ini? S sama dengan K T kuasa 3U. Okey. K T adalah 1.2. U adalah 125. Okey. Jadinya masukkan S adalah X. Letak X sini yang kita tak tahu. K adalah berapa? K dah dapat nilai. Kita kena gunakan yang ini. Okey. Kena guna nilai yang tadi kita guna. Padam. Okey. Kamu tengok X. K adalah 5/2. 5/2. T adalah 1.2. 125. Ya. Jadi X nilainya berapa? Guna kalkulator. Punca 125. Punca 3 adalah 5.2. 1.2. Ini adalah 5 ya.
Okey. 5 bahagi 2 darab 1.2 darab 5. Jawapan dia adalah 15. Okey. Jawapan dia adalah 15. Okey. Seterusnya untuk cari Y. Okey, Y. Y, apa maklumat yang ada Y? Okey, Y ada maklumat. Okey, untuk dapat Y adalah U. U adalah Y. Okey. U adalah Y. Kemudian S adalah 50 dan T adalah 40. Okey. Jadi masukkan ke dalam persamaan yang kita dapat ini. Persamaan ini ya. Persamaan ini S sama dengan 5/2 T punca 3U. Okey, jadi masuk ke dalam persamaan S sama dengan 5/2 T punca kuasa 3U. Okey, jadi sekarang ni S sama dengan 50. 5/2 T adalah 40 punca 3U. Ya, jadinya okey. 5 kuasa 2 darab 40, kita akan dapat 100. Okey, dapat 100. Jadi 100 darab pindah jadi 50/100. Sama dengan punca 3U. Jadi punca 3 jadi kuasa. Jadi U sama dengan 50 bahagi 100 sama dengan 0.5. Jadi kuasa 0.5 kuasa 3. Dapat 0.125. Okey, jadi 0.5 kuasa 3. Punca pindah jadi kuasa. Jadi dapatlah jawapan U sama dengan 0.125. Okey. Ini jawapan dia. Okey, seperti biasa, jika kamu faham, sila buat latihan kendiri 1.1C, nombor 1 semua, 2 semua dan 3. Ya? Itu saja. Jika tak faham, sila hubungi saya. Okey, terima kasih.